Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang. So, untuk video kali ini Cikgu ingin kongsikan bab 7 koordinasi badan tingkatan 4 KSSM. Kredit kepada Cikgu Nur Razila Khalid dari SMK Ulu Tiram kerana sediakan slide yang sangat cantik ni. Okey, kita pergi kepada 7.1 sistem endokrin manusia. Sistem endokrin manusia. Sistem endokrin dan fungsinya. Sistem endokrin adalah salah satu sistem di dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. So ingat, endokrin ni dia lebih kepada bahan kimia. Satu lagi saraf, sistem saraf. Yang kedua sistem endokrin. Okay, apabila ternampak seekor ular, okay, apa yang jadi? So kalau kita tengok benda yang bahaya, apa yang berlaku pada badan kita? Kelenjar endokrin merembeskan hormon menyebabkan peningkatan apa dia? Of course lah, apa yang terjadi dekat kita, denyutan jantung kita bertambah ataupun meningkat. Tu. Kadar pernafasan laju, tekanan darah jadi tinggi, aras glukosa, darah, kadar metabolisme pun tinggi, kesan dia. So, bila kesan dia, apa yang jadi? Jantung mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Okay. Otot mendapat lebih banyak tenaga, lebih banyak glikogen simpanan ditukar menjadi glukosa. So, ni apa yang terjadi. Inilah fungsi kelenjar endokrin apabila kita ternampak sesuatu ataupun bahan benda yang membahayakan. Contoh, so kesan dia last kali kita akan lari dengan laju. Sama juga kat depan pun kalau kita bawa motor ataupun kereta, kalau tengok sekatan jalan raya oleh polis, sama juga. Jantung kita akan berdengung kencang juga. Padahal tak buat salah pun. Okey. Itu yang pertama. Seterusnya kita tengok sistem endokrin fungsinya. Sistem endokrin fungsinya adalah untuk penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Apa dia hormon? Hormon ialah bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Okey. Kelenjar ini ialah kelenjar tanpa ductus kerana hormonnya tidak dibawa melalui ductus tetapi dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan. Satu jenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran, iaitu organ yang bergerak balas terhadap hormon itu. Okey, kita tengok kelenjar-kelenjar. Okey. Kelenjar endokrin. Okey, kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa ductus. Okey, merembeskan hormon. Hormon ni adalah apa dia? Sejenis protein. Kesan adalah lama, gerak balas adalah perlahan, dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit, merangsang fungsi tisu ataupun organ khusus. So kelenjar ni berfungsi untuk mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. So dia ada organ sasaran dia, mempunyai reseptor yang sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon yang tertentu. Okey, ada target dia. So yang ni lah, gambar ni ada dalam buku teks kamu, cara koordinasi hormon bertindak balas. Okey, so yang ni sel kelenjar endokrin, dia apa dia? Suntik, orang kata merembeskan hormon, lepas tu hormon akan dimasukkan, okey, berpindah masuk ke dalam saluran darah. Okey, ni adalah dia bergerak apa dia ni? Bergerak ke sel organ sasaran. Dia ada target organ sasaran dia.
Okey, ni hormon. Okey, Raja menunjukkan kelenjar endokrin utama dan kedudukannya di dalam badan. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Okey, tolong ingat atas ni. Okey, dalam otak kita ada satu kelenjar iaitu nama dia kelenjar pituitari. Tolong ingat, pituitari terletak di bawah cerebrum. Ni kecil lah. Kelenjar ini dikenali sebagai kelenjar induk. So dialah ibu orang kata. Okey, kerana menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Dia yang kontrol. Ingat, kelenjar pituitari. Kelenjar induk. Okey, tu kelenjar pituitari. Yang kedua, kita pergi kepada ovari. Okey, kelenjar ovari. Dia merembeskan apa? Perempuan mempunyai sepasang ovari yang terletak di dalam ruang pelvis. Okey, ni ovari. Ovari apa dia? Kilang. Kilang untuk menghasilkan benih perempuan iaitu ovum. Okey. Okey, ni ovari. Seterusnya kelenjar tiroid. Terletak di bahagian hadapan trakea. Okey. Ni lah. Tiroid yang duk bengkak apa semua. Tu. Okey. Kelenjar adrenal. Terletak di bahagian atas ginjal. Sekejap lagi kita pergi kepada fungsi dia. Ni kelenjar tiroid tadi. Ni kelenjar adrenal. So yang rasa nak kencing ke apa ni. Kalau takut kan, takut ke kena tahan polis ke, so rasa nak kencing, nak buang air kecil tu, ni. Sebab apa dia atas ginjal ni. Seterusnya pankreas. Kelenjar pankreas ni terletak di belakang perut. So kalau nak senang nak ingat, pankreas ni bentuk dia macam daun macam ni. Bentuk macam daun. Kelenjar testis yang laki mempunyai sepasang testis yang dilindungi oleh skrotum. Kilang bagi lelaki punya. Okey, yang ni bentuk daun tadi, pankreas. Okey, testis. Okey, kita pergi kepada fungsi. Fungsi satu persatu. Okey. Okey, yang ni. Fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Kita tengok. Yang pertama, pituitari. Hormon dia apa dia? Ada dua kat sini. ADH, antidiuresis. Yang kedua, hormon pertumbuhan. Okey. ADH ni untuk apa? Mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Dia kontrol air. Okey. Mengawal kuantiti air. Itu yang pertama. Yang kedua, hormon pertumbuhan. Merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa. Mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Ni. So, kalau terbantuk ke, kalau terlebih ke, ni. Yang ni yang kontrol. Hormon pertumbuhan. Ni dia hormon ADH. Ni hormon pertumbuhan. Sangat penting ni. Yang kedua, kelenjar tiroid menghasilkan hormon, merembeskan hormon tiroksina. Tiroksina mengawal kadar metabolisme badan, mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Okey. So siapa yang kata apa, terlampau kurus pun bahaya. Yang ni juga kontrol. Sebab apa? Kadar metabolisme. Dia berkait rapat dengan kadar metabolisme. Okey. Kalau kadar metabolisme dia tinggi, dia makan banyak mana pun dia tetap maintain. Tapi kalau kadar metabolisme dia rendah, okey, makan sikit je dia cepat badan dia naik. Tu. Antara orang kata fungsi hormon tiroksina.
Seterusnya kelenjar adrenal merembeskan hormon adrenalina. Tolong ingat, adrenalina. Tambah ina je belakang. Okey. Fungsinya untuk menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Ini masa emergency ke apa, yang ni yang mainkan peranan. Okey, untuk meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan aras glukosa dalam darah serta membesarkan saiz anak mata. So kalau tengok benda ular tadi sebagai contoh, benda yang berbahaya ke apa, ni. Kalau denyutan jantung kita meningkat ke apa, yang ni mainkan peranan adrenalina. Perlu ingat. Seterusnya, kelenjar pankreas merembeskan hormon insulin. Dia yang kawal aras glukosa, gula. Orang panggil glukosa ni gula lah. Di dalam darah dengan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glikogen untuk disimpan di dalam hati. Ni penting juga ni. Kalau terlebih terkurang ke apa, sekali kita pergi tengok apa penyakit apa yang berkait rapat dengan insulin. Seterusnya, ovari merembeskan dua hormon yang perempuan punya, estrogen, progesteron. Estrogen untuk apa? Mengawal ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul, merangsang penghasilan ovum, menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Tu fungsi hormon estrogen. Progesteron mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. So ingat, progesteron ni untuk apa dia? Bagi tebal dinding uterus. Yang ni masa nak apa orang kata? Masa mengandung yang ni. Di awal-awal proses untuk kehamilan yang ni. Tolong ingat. Progesteron, ingat yang tu, dinding uterus bagi tebal. Okey. Estrogen, progesteron. Okey, seterusnya last, yang lelaki punya. Okey, kelenjar testis, hormon merembeskan hormon testosteron. Boleh ingat, testosteron mengawal perkembangan ciri seks sekunder lelaki seperti suara garap, pertumbuhan bulu misai, merangsang penghasilan sperma. Okey. Ini kilang lelaki punya. So menghasilkan merembes hormon testosteron. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.